sambung pada perbincangan kita lah. Perbincangan kita buku malam malam Al-Mustama' Al-Muslim Al-Ladhi Muslim. Ciri-ciri atau kata rupa paras masyarakat Muslim yang kita idam-idamkan, yang dikarang oleh Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kita masih lagi bincang tentang ciri pertama ni, ciri pertama Mustama' Islam, iaitu masyarakat Muslim ni mesti dibina di atas akidah, mesti dibina di atas akidah. Jadi oleh kerana itulah, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maknanya dia kata tugas masyarakat Muslim pertama adalah memelihara akidah, menjaga dan memperkuat serta memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia. Itu kita dah urai faham. Kita dah urai macam mana dengan cara kita. Yang pertamanya adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita perlu mendidik masyarakat Muslim dengan akidah Islam. Dengan segala kita kata caralah, dengan sekolahnya, dengan masjidnya, dengan radionya, dengan TV-nya, dengan surat khabarnya, majalahnya, macam-macam cara untuk mendidik masyarakat untuk memiliki akidah Islam. Yang kedua, kita kata usaha yang penting juga adalah untuk kita membenteras apa jua yang boleh merosakkan akidah Islam. Yang telah kita bincang perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah tu, kita dah bincang panjang perkara-perkara yang merosakkan akidah sebelum. Jadi sekarang kita akan baca apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Itu dia kata pula akidah tadi, akidah yang kita nak tanam tadi macam mana. Dia kata akidah Islam ditampilkan dalam keimanan kepada 6 rukun iman. Jadi itu maknanya akidah Islam yang kita nak tanam, yang kita nak pelihara, yang kita nak perkuat tu adalah akidah Islam yang tampil dalam keimanan kepada 6 rukun iman. Keimanan pada Allah, keimanan pada mereka, keimanan pada kitab, para rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. 6 kali. Sebagaimana hadis yang kita biasa dengar, hadis Jibril. Hadis Jibril tanya Rasulullah, apa dia iman? Jadi Rasulullah jawab ni lah. Rasulullah jawab 6 perkara ni. Kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar, baik dan buruk. Baik, qada baik dan qada buruk. Kita beriman pada benda tu. Tapi sebelum kita itu, apa maksud iman? Kita kata ditampilkan dengan iman kepada 6 perkara hukum. Apa dia iman? Maksudnya kita nak didik masyarakat dengan 6 hukum iman ni. Jadi apa dia iman tu? Apa dia iman? Apa dia iman? Apa dia iman? Ada siapa-siapa nak tolong jawab? Kita ulang lagi ni sebab tu dia belajar sekolah rendah ni kan. Apa itu iman? Apa tak ada iman? Jadi biasa yang kita biasa dengar adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman tu adalah kita membenarkan dengan hati, kita mengucap dengan lidah, dan kita amalkan dengan anggota. Dengan perbincangan yang panjang lah. Kalau kita nak bincang panjang lagi. Walaupun mana pun itu iman yang kita biasa sebut lah. Tapi iman yang kita nak bina kepada masyarakat Muslim ni perlu lebih pada itu. Kita pastikan masyarakat Muslim yang kuat ni, masyarakat Islam yang memang benar-benar kukuh, dia bukan macam tu. Sebab tu Yusuf Al-Qaradawi dia tekankan baliknya. Dia tekankan balik dalam buku yang lain cerita tentang iman kau. Cerita tentang iman itu iman wal hayah. Iman dan kehidupan. Dia kata apa? Dia kata iman bukan sekadar pengisytiharan seseorang melalui lidahnya. Tadi kita kata ikrar bil lisan, iman tu ikrar bil lisan. Tapi kalau orang kata bukan sekadar tu, bukan sekadar pengisytiharan seorang melalui lisannya bahawa dia adalah seorang mukmin. Bukan sekadar itu. Sebab apa? Dia kata betapa ramai orang munafik yang mengiklankan iman dengan mulut mereka, tetapi hati tidak demikian. Maka Allah Ta'ala bersebut wa minan nas may yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kalangan manusia yang kata kami beriman dengan Allah dan hari kiamat, tapi mereka itu tidak beriman. Kita kata pula
di jawarah, kena kita amal dengan jawarah. Tapi Syekh Qaradawi kata tidak semestinya juga. Ia juga bukanlah sekadar melakukan beberapa amalan dan upacara yang biasa dilaksanakan oleh orang beriman. Itu bukan sekadar itu iman. Kita lakukan beberapa amalan dan upacara yang biasa dilaksanakan oleh orang beriman. Dia kata apa? Betapa ramai penyamar itu yang menzahirkan amalan soleh, aktiviti kebajikan dan syiar ibadah, sedangkan hati mereka kosong, tanpa keikhlasan dan tanpa kebaikan dan keikhlasan. Tengok mari ayat tu. Allah Taala kata, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu macam mana? Mereka rasa mereka itu menipu Allah lah, sedangkan Allah Taala yang menipu mereka sebenarnya. Mereka tidak tahu bahawa mereka itu tak boleh nak tipu Allah. Macam mana? Mereka itu bangun mendirikan sembahyang tapi dalam keadaan apabila mereka bangun, bila mereka nak mendirikan sembahyang, mereka bangun dalam keadaan marah, menunjuk-nunjuk kepada orang dan tidak ingat apa Allah kecuali sedikit sahaja. Jadi gitu namanya imam. Imam macam mana sebenarnya? Jadi kata pula imam juga bukan sekadar kita tahu di dalam fikiran, bukan sekadar pengetahuan di fikiran tentang benda-benda yang iman tadi, enam perkara tadi. Allah tu Tuhan, ada malaikat, ada kitab, Rasul, boleh bilang kalau 25 Rasul. Bukan sekadar tu. Sebab apa dia kata betapa ramai orang yang mengetahui hakikat iman tetapi mereka tidak beriman. Gambar Allah Ta'ala cerita tentang ahli kitab. Ahli kitab dia tahu. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumul haqq wa hum ya'lamun. Allah Ta'ala cerita. Iaitu orang yang kami berikan kitab kepada mereka kenal Nabi Muhammad ni sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Maknanya tahu. Pada itu kata iman tu bukan sekadar tahu. Berapa ramai yang tahu tapi tidak beriman. Sebagaimana ahli kitab ni lah, dia kenal Rasulullah. Allah Ta'ala kata sebagaimana kenal anak-anak mereka. Jadi ada sahabat tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni sahabat Nabi Yahudi biasa. Orang Yahudi tapi Allah Ta'ala bagi hidayah dia masuk Islam. Jadi tanya tentang ni, dia kata bahkan dia kata kami lebih kenal lagi daripada anak kami pun. Rasulullah pun kami lebih kenal daripada anak kami. Sebab apa? Sebab dia kata sifat Nabi tu ada jelas disebut dalam kitab kami. Sifat anak-anak kami tak disebut pun. Kadang-kadang kami tak kenal pun perangai anak kami, tapi kami kenal perangai Rasulullah SAW, kenal perangai Nabi Muhammad SAW. Dan benda ni kalau yang dicerita oleh Sofia, bila mana Rasulullah datang, dia kata, "Pak saudara aku, mari jumpa ayahku." Sofia ni isteri Nabi Yahudi. Sofia bin Huyai ni salah seorang isteri Nabi berbangsa Yahudi. Jadi dia pernah cerita macam mana bila Rasulullah berhijrah ke Madinah tu, maka datanglah pak saudara dia pergi jumpa ayah dia. Ayah dia Huyai ni penghulu lah, penghulu Yahudi, salah seorang ketua Yahudi ni, banyak kabilah juga. Jadi Huyai ni salah seorang ketua kabilah Yahudi ni Madinah. Jadi pak saudara dia tanya apa? Ahuhu. Pak saudara pergi jumpa ayah dia, ahuhu. Ya ke tak dia? Ya tak dia tu? Ayah aku jawab, ya. Jadi ayah pak saudara aku tanya macam mana? Kita nak buat macam mana? Nak macam mana? Ya tu, ya Nabi ya tu. Ya Nabi. Dia tanya. Tapi ayah aku jawab dia, kita akan perangi dia selagi mana nyawa dia kandung ada macam tu. Tahu kenal Nabi. Tapi tidak. Jadi tu Syekh Qaradawi kata tidak berpada dengan tahu saja berapa ramai orang tahu, tapi tidak beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tadi, mereka menyembunyikan pula kebenaran. Wahum ya'lamun, keadaan mereka itu tahu pun Nabi. Jadi gitu. Jadi macam mana sebenarnya, walaupun kita kata iman itu adalah tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih, tapi benda itu sendiri tidak kepada
Kalau sekiranya dia bukan benar-benar imam. Bukan kita kata nak nilai iman orang ya. Kita nak nilai iman kita, iman yang sebenar. Jadi kalau kita kata sesungguhnya iman pada hakikatnya bukanlah sekadar lidah yang bertutur, anggota badan yang bergerak atau akal yang berfikir. Dia kata, iman pada hakikatnya adalah amalan jiwa, amalan hati tadi. Tapi walaupun kita kata amalan hati, ia menyelubungi sehingga lubuk jiwa dan meliputi seluruh dimensi jiwa, pengetahuan, kemahuan dan perasaan dia. Maknanya bila iman tu masuk, dia akan menguasai kemahuan kita sendiri, menguasai perasaan kita sendiri, menguasai pengetahuan kita. Itu yang kita jadi nak buat benda jahat kita rasa takut, nak buat benda buruk kita rasa malu. Dia dah menguasai. Yang anak yang kisah Sayyidina Umar tu, yang perempuan jual susu, jadi mak dia kata kita campurlah air dan susu ni. Anak dia kata tak boleh, Sayyidina Umar larang ni. Jadi kita Sayyidina Umar tak tahu, malam-malam ni mana Sayyidina Umar. Jadi anak dia kata Tuhan Umar, Sayyidina Umar tak tahu tapi Tuhan Umar. Jadi amalan jiwa tapi dia menguasai kemahuan, menguasai masalah. Jadi gitu. Jadi kabur lagi, akal mesti mengetahui. Sehingga hakikat sebenar kewujudan terdedah. Maknanya akal tu kita kena faham lah. Allah tu macam mana kan? Kiamat tu macam mana kena tahu. Tapi dan pendedahan tu pula kata tidak sempurna kecuali melalui wahyu ilahi. Maknanya kita nak tahu ni memang kena melalui wahyu Allah Ta'ala melalui Rasulullah kita lah. Tapi akal tu mesti mencapai tahap keputusan muktamad dan keyakinan yang pasti. Tidak mungkin digoyah oleh sebarang keraguan atau kekeliruan. Jadi pengetahuan yang muktamad, jadi keyakinan yang pasti tadi pula mesti diiringi dengan kepatuhan hati dan ketaatan kemahuan melalui tindakan tunduk dan taat pada hukum Allah yang diimani dalam keadaan redha dan berserah diri. Walaupun amalan hati dia bawa pada perasaan dan dia akan bawa kepada tindakan. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, dan innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sholihin. Jadi Allah Ta'ala kata innama, sesungguhnya, hanya saja. Banyak orang terjemah ni. Kita tahu ni, bahawa saja, bahawa hanya saja. Orang beriman itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Summalam yang tabu, tidak ada keraguan lah dalam hati dia. Memang sampai pada tahap keyakinan yang pasti tadi lah, kita kata tadi lah. Wajahadu, dan dia akan bawa pada perbuatan. Dia akan berjuang dengan harta dia dan jiwa dia sekali. Dia sanggup sampai jiwa raga dia pun dia serah fi sabilillah, dia jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala iktiraf ni, ulaika humus sholihin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Jadi sebab itulah. Jadi kata itu, pengetahuan kita tadi perlu diikuti dengan kehangatan emosi yang menjadi pendorong kuat untuk melaksanakan tuntutan akidah dan beritizan dan prinsipnya dari aspek akhlak, perilaku serta berjihad di jalannya serta dengan harta dan nyawa. Jadi Al-Quranul Karim sentiasa membentangkan iman dalam bentuk akhlak yang hidup dan amalan yang bercahaya, menjadi ciri yang membezakan orang-orang beriman. Jadi itu maknanya. Iman sebenarnya adalah iman yang pada tahap sampai dia mengawali kita lah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala cerita orang beriman ni, antaranya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maknanya dia sampai emosi dia. Sebut je nama Allah, dia akan rasa gemetar. Ingat siapa Allah Ta'ala ni, macam mana kehebatan Allah Ta'ala, macam mana di akhirat kelak tu. Orang tanya liman mulkul yaum, siapa milik hari kiamat ni? Lillah wahidil qahhar. Tak ada orang lain, Allah Ta'ala saja. Tak ada siapa pun boleh cakap kecuali orang yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari tersebut kami akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami akan jadikan tangan-tangan mereka yang
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan kat dunia. Jadi gitulah. Jadi kita rasa dah iman kita sampai pada peringkat gitu dah. Sampai peringkat malu dengan Allah. Sebab itulah maknanya Ibn Qayyim kata, maknanya makrifah Allah sebenarnya dan makrifah sampai pada peringkat kita malu dengan Allah SWT. Kita nak malu macam mana? Kekuatan kita ni Allah Ta'ala bagi, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, mata kita Allah Ta'ala bagi, tangan kita Allah Ta'ala bagi. Jadi tiba-tiba kita nak guna buat benda yang Allah Ta'ala dah suruh. Kita malu dah. Mak kita bagi apa-apa, kita nak lawan balik mak kita yang malu. Mak kita yang jaga kita dengan baik, kita jadi malu, kita nak lawan balik mak kita yang dah boleh kita jadi kecil. Itulah, kalau kita benar-benar kita akan jadi macam tu lah. Iman yang macam tu yang dimaksudkan, yang kita nak, yang dengan itulah sebenarnya barulah kita kata masyarakat Muslim kita itu masyarakat yang hebat. Yang itulah masyarakat yang Aisyah kata tu kan. Aisyah kata tu maknanya kalau turun ayat jangan berzina mula-mula, kami tidak akan tinggal berzina. Kalau turun ayat jangan minum arak, kami tidak akan tinggal arak. Tapi ayat yang mula-mula turun adalah ayat yang cerita tentang syurga dan neraka. Ayat mufassal dia kata, ayat-ayat mufassal, ayat-ayat pendek yang cerita tentang syurga dan neraka, sehingga dah masuk, dia kata, sehingga dah iman tu masuk dalam hati kami, sehingga syurga dan neraka itu macam macam ditengok dengan mata pendek. Kita tengok dengan mata kepala itu sendiri. Itulah bila turun je ayat jangan minum arak, orang kata habis tong-tong arak dia pecahkan sampai melalung. Orang kata jalan-jalan di Madinah tu dengan arak. Bagi kita ni dah tetanggi arak, dia boleh tinggal. Bila kata pakai tudung bagi wanita, turun dia kata lepas isyak, subuh tu dah sahabat kata hitam lagi, sebab semua pakai tudung, pakai kerudung lagi. Cari mana kain tu tengah malam, kedai buka-buka. Jadi nak cerita sampai mereka ambil lasi-lasi di rumah masing-masing untuk tudung. Begitu. Sebab apa? Sebab iman tadi lah. Iman macam tu lah. Yang dikata iman ditampil dengan naruh iman tu, yang kita beri takrif tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisan, apa ni? Wal amal bil jawarih. Benarkan dengan hati, ucap dengan lidah, buat dengan amal tu macam tu juga. Bukannya main-main tadi. Bukan kalau kata bukannya iza qamu ila solah qamu kusala, bukan gitu. Bila semayang dalam keadaan malam, wala yazkuruna Allah illa qalilan. Bukannya macam Ibnu Mas'ud kata duduk dalam masjid tu macam burung dalam saka. Dia kata sepatutnya orang beriman ni duduk dalam masjid ni macam ikan dalam macam ni. Itu pandangan sahabat dulu. Sahabat orang beriman ni kata duduk dalam masjid macam ikan dalam air. Orang munafik kata duduk dalam masjid ni macam burung dalam saka. Itu kefahaman sahabat dulu lah. Kefahaman. Jadi itu yang kita berusaha ke arah tu lah. InsyaAllah ni pun kita berusaha ke arah itu, untuk kita bina balik iman sebenarnya. Dan dengan itulah sebenarnya banyak perkara akan bila kita ada turun hudud turun hudud tak perlu orang kerja pun. Mari jumpa Rasulullah sendiri, wahai Rasulullah, aku telah berzina, laksanakan hukuman kepada aku. Kalau tidak ada imam macam tu memang susah. Orang boleh lagi. Ada orang sahabat balak jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Innakum taqtasimuna ilayya wa innama ana bashar. Kamu duk balak ngadu pada aku, tapi aku ni bashar. Aku ni manusia. Aku akan hukum berdasarkan pada orang yang pandai berhujah.
orang pandai hujah. Tak mestinya dia betul. Tapi dia pandai berhujah, bagi lawyer pandai, bagi peguam pandai, menang kan? Menang. Tapi tak mestinya dia buat dia betul. Jadi usul kata, kalau sekiranya aku hukum dia dengan benda yang bukan hak pada dia, ketahuilah bahawa aku hukum untuk dia satu cebisan daripada cebisan api neraka. Itu je usul kata. Sepakat dunia ni dah sesat, akhirat buat sesat betul lah. Siapa pandai berhujah, dia menang. Dan Islam macam tu, Islam tak boleh nak kita terkorek itu. Berdasar pada siapa boleh bawa bukti, saya boleh bawa kita ada saksi yang meyakinkan, dia menang. Jadi usul kata aku, sebenarnya ketahuilah aku beri satu cebisan api neraka. Jadi aku sahabat buat, wahai Rasulullah, aku berlepas diri daripada tuntutan aku, bagilah pada saudara aku yang seorang ni. Yang ni pula, wahai Rasulullah, aku pun berlepas diri daripada tuntutan aku, membagilah pada saudara aku yang seorang ni. Kita boleh cari dia orang macam tu sekarang. Kok tengah-tengah wasiat, tengah-tengah ayah wasiat sekian-sekian pun panggil lawyer, lawang lagi kan? Lawang lagi di mahkamah. Minta ni wasiat dah kena ni. Begitu. Bertulis dah, kecok dah. Lawan lagi ni. Ni cerita betul ni kan? Lawyer cerita gitu. Ni cerita. Orang sekarang. Orang sekarang. Tapi sahabat, bila Rasulullah sebut itu tak boleh. Lepas, jadi Rasulullah pun hukum berdasarkan budi bicara dia lah. Kamu ambil sekian-sekian, kamu ambil. Jadi yang penting adalah sebenarnya imam macam tu lah yang perlu kita minta, yang akan mengawal kita ke diri kita kan? Yang akan mengawal ke diri kita, yang akan membantu kita ni tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala kata, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan kamu, mereka itu tidak beriman sehinggalah mereka berhukum kepada kamu, wahai Muhammad, dalam benda yang mereka bergaduh sesama mereka. Kemudian mereka tidak dapati rasa sepi dada pun terhadap hukum kamu tadi. Apa yang kamu hukum tadi, dia tak ada. Dan mereka bersuah sungguh kepada kamu. Itulah iman yang macam tu. Dan iman macam tu dah yang boleh membolehkan kita tu hukum Islam tu berjalan lancar, berjalan dengan. Jadi masa tidak mengizinkan. Jadi rasa kita beristirahat itu, apa yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu datang dari lemah saya sendiri. Dan saya minta ampun dari Allah Ta'ala. Aku lekau lihaza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.